rukun iman yang 6. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairi wa syarri. Itu rukun iman. Kemudian untuk menyempurnakan iman itu, maka dengan rukun Islam, disertakan dengan rukun Islam. Nabi jawab kepada malaikat Jibril ketika ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil Islam. Maka Nabi kata, an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Dalam bahasa Malaysia, iaitu mengucapkan dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, mendirikan solat, kemudian menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan haji di Mekah bila ada kemampuan, ya. Itu rukun Islam, ya. Jadi iman tu ada rukun iman 6, rukun Islam pun ada 6. Jadi bab iman ni, iman dan Islam yang sempurna. Jadi itu asas kepada iman dan Islam. Tapi untuk menyempurnakan itu, dia ada berkaitan dengan amalan-amalan yang lain dalam kehidupan kita untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun itu bukan ibadat yang khusus, mungkin ibadat umum, ya. Misalnya kehidupan kita hari-hari, percakapan kita hari-hari, ya, dikaitkan dengan iman. Jadi bagaimana percakapan kita, orang boleh menilai ini orang yang beriman. Bagaimana perbuatan kita, maka orang boleh menilai wah ini beriman. Jadi maknanya segala amal kita, segala perbuatan kita dapat dinilai dengan keimanan seseorang itu dia beriman. Lepas tu hadis yang ke-18 ini, an Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal al-muslimu man salima al-muslimuna bin lisanihi wa yadihi. Sebab bila kita nak buat sesuatu, mesti dengan lidah, dengan tangan, kan, barulah berlaku sesuatu itu. Jadi hadis ini Nabi maksudnya dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anha, dari Nabi SAW, sabdanya, seseorang Muslim yang sempurna Islamnya, maknanya Muslim, ya, sempurna Islamnya, itu dia beriman dan Islam, ialah yang terselamat orang-orang Islam, ya, orang-orang Islam yang lain itu terselamat, maksudnya ada keselamatan ke atas orang Islam yang lain itu dari lidahnya dan tangannya. Jadi dengan sebab lidahnya itu menyebabkan orang lain selamat, sejahtera. Dengan tangannya itu menyebabkan orang lain tu rasa selamat, terjaga, ya, terselamat, ya, dan hidup dalam keadaan sejahtera. Itu dikaitkan dengan iman. Maksudnya anggota kita, iaitu dikatakan di sini lisan, lidah kita ini boleh juga menentukan yang kita ni orang beriman ataupun tidak dengan percakapan yang kita cakap, ataupun tangan kita dengan perbuatan kita. Disebut tangan di sini huraian sangat luas, ya. Mungkin maksud tangan sini maksudnya kuasa, ya, kuasa. Sebab dalam Al-Quran sebut yadullah. Yadullah, tangan Allah tu maknanya bukanlah maksud tangan Allah tu macam tangan kita. Tangan Allah itu ditafsirkan iaitu kuasa yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kuasa yang ada kepada kita. Jadi hadis yang ke-18 ini menerangkan kepada kita bahawa dia punya orang-orang yang sempurna Islamnya tidak melakukan sebarang ankara. Jadi orang Islam tu dia tidak akan melakukan sesuatu perkara yang menimbulkan sebarang perkara-perkara yang tak baiklah, ya. Dia katakan orang Islam, dia tidak menimbulkan perkara-perkara yang boleh mendatangkan tidak ada kebaikan kepada seseorang itu. Dalam hadis ini ditekankan tentang lisannya, ya, tentang lidah dengan lidahnya ataupun dengan kuasa ataupun dengan tangannya. Huraiannya, perkataan Islam ialah pencerahan dari pecahan daripada perkataan salam.
Jadi Islam tu agama kita je namanya Islam. Jadi Islam tu asalnya di perkataan salam. Salam tu artinya selamat, sejahtera. Ya, jadi maksudnya Islam tu, orang Islam tu dalam keadaan selamat, dalam keadaan sejahtera. Sebab apa? Ya, sebab dengan lisan ataupun dengan lidah orang Islam yang lain dan tangan orang Islam yang lain yang dapat menjadikan Islam itu selamat sejahtera berdasarkan kepada ya kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahawa ya Allah Subhanahu wa taala hendak kita ni hidup dalam keadaan yang aman damai, ya. Baik, orang Islam yang sebenarnya dia katakan selain daripada menunaikan rukun-rukun agama yang disebut rukun iman, rukun Islam ataupun rukun kita sembahyang tadi, ya, rukun sembahyang, rukun puasa, dengan sedaya upaya, ya, ia tidak sekali-kali akan melakukan sebarang angkara dan pencerobohan terhadap orang-orang yang tidak mengganggu keselamatannya. Itu Islam. Maksudnya tu dia kata nak jadikan selamat itu, naklah orang Islam itu, orang yang beragama Islam itu, ya, tidak sekali-kali melakukan sebarang angkara, perbuatan-perbuatan yang menimbulkan perkara-perkara tak baik dan pencerobohan terhadap orang-orang yang tidak mengganggu keselamatannya. Jadi kalau dia tak mengganggu keselamatan kita, tak mengganggu kita, ya, maka tak bolehlah kita menginayai dia, tak boleh kita menzalimi dia dengan lidahnya, sama ada dengan lidahnya ataupun dengan tangannya. Lidah ni maksudnya percakapan, ya, tangan ni kuasa, ataupun dengan apa jua anggota-anggota yang lain, ya, anggota-anggota kita yang lain yang boleh menyebabkan keadaan itu tak selamat dan menimbul angkara, keburukan kepada sesuatu itu. Jadi Islam hendak orang Islam itu tidak melakukan begitu. Maka sebab itu dikaitkan dengan perbuatan yang begitu. Kalau dilakukan begitu, maka dikatakan dia tidak beriman. Imannya tak sempurna. Imannya tak sempurna sebab dia melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemungkaran ataupun perkara yang boleh mendatangkan perkara-perkara yang tak baik kepada orang lain, ya. Dia kata sebaliknya, orang Islam yang tergamak, kalau orang Islam tu dia tergamak dalam dia tu dalam keadaan Islam selamat, ya, dia tergamak melakukan sebarang perkara yang merosakkan orang lain, dia boleh buat, ya, dia melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan orang lain, misalnya dia kacau dan sebagainya lah, ya, yang boleh mengganggu orang lain, ya, ialah orang yang tidak sempurna Islamnya. Jadi kalau begitu keadaannya, dia tak sempurna lah Islamnya, sebab dia tak menjadi keselamatan kepada orang Islam yang lain. Ya, orang Islam lain tak selamat dengan dia. Ya, jadi nak jadikan orang Islam yang lain selamat dengan dia, maka dia tidak boleh melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan, ya, kemungkaran itu berlaku yang melibatkan orang lain. Jadi makna kata kalau begitu keadaannya, maka dikatakan tak sempurnalah imannya itu ataupun Islamnya itu, ya, dia tak sempurna. Jadi hakikat ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis yang bermaksud, ya, dalam hadis yang dikatakan orang-orang yang sempurna Islam, ya, orang-orang yang sempurna Islamnya adalah bersaudara. Terusnya orang yang sempurna Islamnya dikaitkan dulu dengan bersaudara. Persaudaraan itu ciri-ciri ke arah iman. Sebab tu dia kata kita ni kena bersaudara, barulah dikatakan orang tu beriman, ya, bersaudara dengan semua orang yang tidak memusuhinya. Semua orang yang bersaudara dengan semua orang yang tidak memusuhinya, walaupun orang tu bukan Islam. Bukan hanya bersaudara itu dari sudut Islam saja, tapi di sini universal, luas, ya, dari sudut kemanusiaan. Jadi persaudaraan dari sudut kemanusiaan anak Adam, ya, anak Adam, asalnya daripada anak Adam. Jadi bukan untuk persaudaraan tu hanya sekadar untuk orang Islam sahaja, tidak. Islam bukan begitu, ya. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, dia kata kepada Nabi, ya, dia kata kepada Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk memberi rahmat ke seluruh alam. Jadi seluruh alam tu maksudnya seluruh apa benda makhluk yang ada di alam, termasuklah orang Islam dan juga orang yang bukan Islam, kan? Ini disebutkan di sini, maksudnya dinilai sebagai seorang tu beriman, maksudnya apabila ada ciri yang pertama, iaitu ciri persaudaraan.
Ya. Persaudaraan ini bukan maksudnya kalau kita ada persaudaraan ini banyak, ya, mungkin ada persaudaraan dari sudut nasab, kan, keturunan, ada persaudaraan dari sudut mungkin kita katakan berkawan, bersahabat, ya. Ada persaudaraan yang dimaksudkan dengan jiran, mungkin kita tak bersahabat dengan jiran, tak kenal dia, tak berkawan dengan dia, tapi oleh kerana dia dekat dengan kita, jiran kita, maka dia saudara juga, dikira saudara juga, kan. Termasuklah orang yang bukan Islam. Sebab hak-hak, kalau kita hak berjiran tu ada 3 hak. Satu, hak jiran, ya, maknanya hak jiran orang seagama dengan kita, hak jiran keturunan, iaitu sama nasab dengan kita, dia katakan keluarga. Hak jiran maksudnya Islam, sama Islam, dan ada hak jiran yang bukan Islam. Jadi maksudnya Islam ni bukan dia hanya mempersoalkan tentang orang Islam sahaja. Ni orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Maksudnya dia diutuskan untuk semua orang. Maksudnya bukan untuk Islam saja, untuk orang yang bukan Islam juga. Jadi kalau kita katakan mereka juga saudara kita, boleh dari sudut kemanusiaan, iaitu sebagai anak, sebagai adik. Mungkin persaudaraan tak seagama, tapi persaudaraan dalam sudut kemanusiaan, kan. Itu universal di sini, maksudnya luas. Dia punya kalau dalam Al-Quran dia kata innamal mu'minuna ikhwatun, sungguhnya orang beriman itu bersaudara. Jadi disebut orang iman itu bersaudara, maksudnya itu dalam Islam tuntutan yang wajib. Bila dia kata innamal mu'minuna ikhwatun, itu tuntutan wajib. Maksudnya orang Islam sama orang Islam tu mesti berkasih sayang, mesti wajib berkasih sayang, ada hubungan silaturahim, tak boleh putus hubungan silaturahim. Sampai Nabi, ya, jelaskan dalam hadisnya amaran kepada orang yang putus silaturahim, dia kata la yadkhulul jannah qati' rahim, tak masuk syurga orang yang putus silaturahim bagi. Jadi maknanya persaudaraan tu sangat dekat dengan iman, maksudnya. Jadi kalau orang tu ada hubungan baik, ya, dengan manusia, dengan kemanusiaan, maka dia dikatakan orang yang beriman. Bahkan bukan dari sudut manusia saja, bahkan untuk makhluk-makhluk yang lain, mungkin binatang, mungkin tanaman, ya, juga dikaitkan dengan iman seseorang itu, kan. Sebab itu dulu saya ingat masa saya kecil dulu, kadang-kadang kita nak pergi ambil sesuatu lah, daun apa ke, di waktu malam, kan, nak ambil satu daun tu, kadang-kadang mak pesan jangan ambil malam-malam, siang pun ambil, dia kata dia tak tidur tu. Dia istilahnya begitu, tapi mungkin tak tahulah pahamannya macam mana, kan. Maksudnya kalau kita kaitkan dengan ini, maksudnya ada kaitannya hubungan, maknanya orang Islam ni, kita ni yang beriman ni, dengan makhluk-makhluk yang lain, ya. Maknanya kena jaga keselesaan itu, kan. Macam pokok-pokok pun tak boleh kita tebang sesuka hati, kan. Maksudnya kena ada kaedah-kaedahnya untuk kepentingan saja, kan. Okey, itu ya. Jadi dalam hadis yang Nabi sebutkan ini, maksudnya dia kata, orang-orang yang sempurna Islamnya adalah bersaudara dengan semua orang yang tidak memusuhinya. Ya, itu punya orang bukan Islam pun termasuklah, ya. Terutama sekali orang Islam, ya. Salah seorang tidak harus melakukan kezaliman. Salah seorang tu tidak boleh menzalimi seseorang itu, ya, menzalimi seorang itu, ya, kepada saudaranya. Jadi dia tak boleh menzalimi saudaranya itu. Salah seorang, tak kira A ke B ke, dia tak boleh menzalimi saudaranya. A tak boleh menzalimi B, B tak boleh menzalimi A, yang begitu, tak boleh, ya. Itu dia mana sunnah. Jadi kalau disebut dalam kezaliman ni, pengertiannya sangat luas lah. Pengertian zalim ni sangat luas. Mungkin zalim dari sudut mengambil harta dia, bukan harta kita, harta dia kita ambil, zalim lah, kan. Tu dari sudut harta kita je, kan. Ataupun mungkin dari sudut harta, kita kata harta siapa? Harta anak yatim. Biasanya kita katakan anak yatim, dia ada hak dia, kan. Tapi kadang-kadang kita ambil hak dia. Mungkin harta pusaka, ya, patutnya hak abang ke, hak adik ke, jadi kita ambil, kan. Jadi itu kira zalim lah. Sebab zalim tu perintah Allah Subhanahu Wa Taala mesti ikut kadar-kadar yang tertentu dari segi pembahagian harta. Kalau lebih daripada itu,
mana kata kita menzalimi dia. Hak dia kita ambil, kita pakai, tak boleh, ya. Ataupun salah guna harta, mungkin harta dia kita ambil, kita salah guna, kan. Kita gunakan harta dia juga. Jadi di sini banyaklah contoh-contohnya, ya. Mungkin kita kata kalau hari ini kalau dikaitkan dengan masalah rasuah dan sebagainya, kan, itu dekat sangatlah. Itu dari segi zalim lah maksudnya. Kezaliman tu ada di sana, bentuk di sana tu ada. Jadi bagaimana kita nak huraikan itu, mana kita mungkin harta zalim, harta orang maksudnya kita gunakan untuk kepentingan kita, zalim lah maksudnya. Kita menginayai dia. Dan Islam tak boleh buat begitu. Maksudnya sebab apa? Sebab dia katakan Islam, sebab orang yang beriman itu tak boleh buat begitu. Dia kata orang yang beriman tu maksudnya kelakuan dia, tangan dia, maksudnya kelakuannya, lidahnya, percakapannya, dia tak boleh buat begitu, tak boleh menzalimi, ya, saudaranya itu. Okey, ya, itu saya pasal tidak harus dibiarkan dengan terinaya dan tidak dibela. Maksudnya itu pun zalim juga. Mungkin dia tu dalam keadaan yang kita katakan perlu bantuan, tapi kita tak bantu dia. Sebagai seorang Islam, sebagai seorang yang bersaudara, kita mesti bantu saudara kita. Itu tuntutan agama, tuntutan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Tapi kita tak bantu dia, zalim juga dari sudutnya tu. Hak yang sepatutnya dia dapat, mungkin hasil yang Allah bagi rezeki kepada kita itu ada kepada dia, yang Allah nak beri ibadat kepada kita, dan hasil itu kita belanjakan untuk dia, kita sedekahkan kepada dia, jadi itu hak dia, kan. Jadi bukan hanya setakat kita dia saja dapat infaknya, kita pun dapat infak juga, sebab kita menggunakan rahmat ataupun kita katakan yang Allah bagi kepada kita itu, kita gunakan untuk dia. Kita mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya tak boleh, ya. Jadi tak boleh kita biarkan dia dalam keadaan yang begitu. Kita kena bela. Itu sangat luaslah pengertian di sini. Maksudnya lagi sebut zalim itu, ya. Dan tak boleh kita katakan kepada dia sesuatu lah. Kalau dengan lidah ni nak katakan sesuatu, ataupun kita dustakan dia, buat satu pendustaan kepada dia, ya, kita mendustakan dia dengan sesuatu, tak boleh lah. Kadang-kadang kita buat satu pendustaan tu dengan tujuan untuk kita nak ada kepentingan kepada kita, kan. Pendustaan tu kita buat untuk kepentingan diri kita, ataupun untuk supaya dia tak tahu, maka dia hasil dia tak tahu tu dia ada keuntungan kepada kita. Itu tak boleh juga, kan. Tu yang dimaksudkan di sini. Begitu sekali lah maksudnya, kan. Maksudnya tak bolehlah kita katakan kita nak buat sesuatu perkara pendustaan kepada dia itu menyebabkan kita ada keuntungan di sebalik itu, ataupun kita tak menyampaikan sesuatu yang betul kepada dia, menyebabkan dia tak ada pengetahuan, ya. Dia tidak menjadi orang yang merdeka, yang bebas untuk membuat keputusan, kita katakan contohnya lah, kan. Buat keputusan dia tak bebas, jadi kita kongkong dia dengan sebab itu dia tak ada kebebasan untuk nak buat keputusan. Jadi maksudnya itu juga sebagai satu, kita katakan satu pendustaan, ya. Kadang-kadang pendustaan ni pakai untuk menutup segala kejahatan yang ada kepada seseorang itu. Sebab dia nak ambil untung di sebalik itu, maka dia buat pendustaan, ataupun dia tidak menyampaikan, ataupun dia menyampaikan dalam keadaan dalam keadaan yang bertentangan daripada hak yang sebenarnya, ya. Jadi menyebabkan orang tu rasa tak apalah, dia tak ada hak benda ni, kan. Dia tak kisah sangat. Tapi kalau dia menyampaikan yang betul, menyebabkan orang tu rasa ada hak, maka dia akan tunailah hak dia akan tuntutlah hak dia. Jadi bila orang tuntut hak dia rasa susah dengan tuntutan itu, kan. Jadi itu pun dianggap sebagai satu pendustaan juga, kan. Itu dia dalam hal-hal yang macam inilah, itu dikaitkan dengan iman. Jadi kalau orang tu dia beriman, dia Islam, maka dia tak sepatutnya melakukan begitu. Apatah lagi dalam hal-hal kita katakan soal-soal menghina, kan, menghina dia, ya, menghina dia ataupun menghukum dia, ya. Soalnya dan dia kata dan juga tidak harus menghinakan dia. Kita menghina saudara kita, menghina dia dengan cara apa sekalipun, mungkin dari sudut peribadi ke, dari sudut macam-macam lah kita menghina dia, yang menyebabkan menjatuhkan maruahnya. Jadi makna kata di situ pun maknanya dikaitkan dengan iman di sini, dengan iman dan
Islam. Orang yang beriman dengan orang yang Islam tu, orang Islam yang beriman tu, dia tak akan boleh diizinkan untuk dia buat begitu. Tak boleh. Ni hadis Nabi menyebutkan begitu. Tak boleh. Allah tak benarkan kita buat begitu. Dan ada hukuman-hukuman di sebalik itu. Macam Allah kata, kalau buat ini masuk neraka. Contohnya lah kita katakan. Dan kita tak boleh menghukum bahawa dia bila dia buat dia masuk neraka. Tak boleh. Apatah lagi kalau hukum-hukum itu tak berkaitan dengan perkara yang mutlak, berkaitan dengan hukum Allah, kan? Mungkin hukum-hukum biasa, kan? Mungkin. Jadi dalam hal ini tak boleh, ya. Istilahnya tak boleh. Sangat orang kata menghina dia lah, ya. Menghina. Dan kita katakan kita pandang rendah kepada dia, tak boleh juga. Kita menghina dia, kita pandang rendah kepada dia, ya. Sedangkan dalam bab hukum ni, kita tahu hukum neraka syurga ni, kita akan boleh hukum dia. Kamu masuk neraka, kamu masuk syurga, tak boleh hukum dia, kan? Maka itu satu kezaliman yang kita lakukan, ya? Sedangkan neraka syurga tu bukan hak kita, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang buat kejahatan, dalam cerita hadis lah, buat kejahatan macam-macam, kata kan, tapi akhirnya dia bertaubat dan dia masuk syurga, kan? Jadi sebenarnya duduk kat orang itu, soalnya soal terima, Allah terima atau tidak, duduk dekat dia. Kita tak boleh menghukum dia, kan, begitu. Jadi ini kalau begitu kan nilai di situ, nilai percakapan kita, ya, dan nilai perbuatan kita itu dianggap sebagai, dikaitkan dengan iman, dikaitkan dengan Islam yang kita anuti, iman yang kita pegang. Jadi kalau kita beriman, kita Islam, maka tak berlakulah perkara yang macam itu. Sebab Islam itu maksudnya selamat. Jadi maksudnya dia selamat, kita selamat. Kalau ramai, semuanya selamat. Kalau ramai semua. Kalau sebuah negara itu akan jadi selamat. Sebab apa? Sebab tidak timbul masalah kezaliman, ya. Tak timbul masalah kezaliman, masalah pendustaan, masalah penghinaan, tak timbul. Jadi kalau itu dia kata orang yang beriman itu, kan, jadi perkara-perkara tak timbul. Jadi kalau sekiranya timbul perkara yang macam itu, maka dikaitkan dia itu tidak beriman. Maksudnya dia Islam tapi dia tak sempurna Islamnya, tak sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sikap yang macam itu. Jadi dilaranglah kepada kita untuk. Jadi dalam hadis ini nak menjelaskan kepada kita tentang iman dan Islam. Kita itu menentukan, kita katakan, kelakuan yang kita lakukan di dunia ini, ya, untuk dinilai sama ada tinggi ataupun rendah iman kita itu, nilai. Maka itu kita hidup ni dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita itu, dengan ibadat yang kita lakukan. Sebab apa yang kita buat itu semuanya dikatakan ibadat, ya, ibadat. Tapi itu bukan ibadat lah. Kalau yang menimbulkan kezaliman itu bukan ibadat. Tapi ibadat itu maknanya keadilan. Itu dituntut. Itu dikatakan keadilan, membagi dia keadilan. Ya, jangan kita jadikan dia kezaliman. Keadilan kita katakan, mungkin kebaikan, itu jadi ibadat. Kesejahteraan, ya, kesempurnaan, itu namanya ibadat, kan? Jadi ini yang dituntut. Jadi kalau bertentangan dengan itu, maka dapat dijelaskan dekat sini mengatakan bahawa tidak beriman. Apalagi soal-soal percakapan, mungkin maki hamun, itu pun serupa juga. Mungkin perkara biasa, kan, kita tahu, ya, tapi maki hamun, kan, menggunakan perkataan-perkataan yang tak sedap, yang tak baik, ya, panggil-panggil yang tak sedap, tak baik, itu pun maksudnya dari sudut menghina juga. Tak boleh kita buat begitu. Okey. Itu dikaitkan dengan hadis ini. Maksudnya seorang muslim yang sempurna Islamnya, kalau dia itu betul-betul orang Islam, ya, yang berpegang kepada asas rukun iman yang 6, kemudian rukun Islam yang 5 yang sebutkan tadi itu asasnya, ya, ialah yang terselamat orang-orang Islam dari lidahnya. Maksudnya orang-orang Islam yang lain tu akan rasa tenang, akan rasa aman, damai dari percakapannya, dari lidahnya, dan daripada tangannya, daripada tindak tanduk dia, ya, kepada orang itu, kan. Baik, itu hadis yang ke-17, yang ke-18. Kita pergi satu hadis lagi, berkaitan dengan iman juga, ya, sebab kehidupan ini dinilai dari sudut iman kita, kan. Hadis ke-19, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini berkaitan dengan kesempurnaan Islam itu berdasarkan kepada diri dia, tak ada kaitan dengan orang lain. Ya, dia tak ada kaitan dengan orang. Tadi ada kaitan dengan orang lain, kan? Jadi tak ada kaitan dengan orang lain. Ini kena diri dia. Maksudnya hadis ini kita dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, ya, sabdanya, sebahagian dari keelokan dan kesempurnaan Islam seseorang itu, tadi dia kata kalau zalim tu tak sempurna imannya, kalau menyebabkan orang tu tak. Jadi sebahagian dia kata, ini sebahagian daripada keelokan dan kesempurnaan Islam seseorang itu, antara yang disebutkan tadi ya, ialah meninggalkan perkara-perkara yang tidak perlu kepadanya. Meninggalkan perkara-perkara yang tak perlu kepadanya, ya. Jadi ambil yang perlu sahaja, yang tak perlu tu tinggal. Itu untuk diri dia lah, kan, untuk personal diri dia. Maksudnya nak tengok dia tu beriman ataupun tidak, maka dia ambil perkara yang perlu untuk diri dia. Dia tak perlu ambil perkara yang tak perlu, kan. Dia ambil, ya. Dia tengok ini perlu untuk diri dia, ini tak. Baik, tengok huraiannya macam mana. Sebahagian dari sempurnaan Islam itu, manusia dalam alam kehidupan ini menghadapi perkara-perkara yang wajib dilakukannya dan ada yang mesti ditinggalkannya. Ada benda yang wajib, ada benda yang wajib ditinggalkannya, ya, ataupun harus ditinggalkannya, kan. Keutamaannya itu ialah wajib, macam sembahyang, kan. Itu wajib diutamakan, ya, tak boleh. Puasa tu wajib, sampai bulan dia, sampai masa dia kita kena puasa, tak boleh ditinggalkan, kan. Zakat pun serupa juga. Kalau sampai masa ketikanya ada hak-hak yang tertentu yang lebih daripada sukatan-sukatan yang daripada kebenaran yang ada kepada kita untuk kita miliki, dan lebih daripada itu, maka kita kena keluar zakat. Itu juga menunaikan fardu haji adalah wajib. Tapi wajib fardu haji itu berdasarkan kepada kemampuan orang itu. Sebab kemampuan itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada orang, sebab kemampuan itu milik Allah. Ada orang dia kata, oh aku mampu dah pergi haji, aku duit banyak, tapi dia tak sampai juga, kan. Ada orang duk kumpul tak jadi nak kumpul duit nak pergi, ya. Tapi ada rezeki dia, Allah nak bagi dia, maka boleh pergi. Ada orang bagi dia pergi, ada orang sedekah dia pergi, ada orang sponsor dia pergi, kan. Ini hak Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Okey, jadi begitulah keadaan manusia. Ada yang, jadi kena istilah kita kalau bagaimana, yang mana dulu kita nak prioritikan, keutamaan kehidupan. Jadi keutamaan dalam kehidupan itu maksudnya menandakan ciri-ciri orang tu beriman. Dia beri keutamaan dalam keperluan yang ada kepada dia, ya, keutamaan keperluan, ya. Bukan kemahuan, ya, keperluan. Kadang-kadang kita nak satu benda itu, dia berdasarkan kepada kemahuan kita. Bila kemahuan tu dia tak akan cukup lah. Bila sebut kemahuan tak cukup, tapi yang di sini dia kata yang meletakkan dari segi keperluan dia, bukan kemahuan. Kalau kita kata perlu pakai baju, perlu pakai songkok, ada keperluan. Bukan perlu pakai sampai yang kita kata yang lebih daripada keperluan itu kemahuan, ya. Jadi kadang kemahuan ni menyebabkan akan rosaknya pendirian dia sebagai seorang Islam itu. Sebab kemahuan itu ialah kehendak, ya. Kalau sebut istilah kemahuan, ada yang mengatakan kalau ikut hati kita lah, kemahuan ni hati lah. Maksudnya kalau dia bagi satu gunung emas, dia nak gunung emas yang kedua. Dia bagi gunung emas yang kedua, maka dia nak gunung emas yang ketiga. Itu kemahuan, kan. Tapi kalau keperluan tu, maksudnya apa yang ada cukup lah. Itu orang yang beriman maksudnya, kan. Dia tak bincang, kecuali dia ada rezeki lebih daripada keperluan, dan lebih dari keperluan ni, lebih kepada keperluan dia itu, maka dia akan menyelesaikan, ya. Bukan keperluan tu dia untuk kemahuan dia, tapi dia akan menyelesaikan hukum-hukum yang dijelaskan kepada dia tentang kalau misalnya duit lebih dia kena keluar zakat dan sebagainya. Okey. Perkara-perkara yang wajib dilakukannya itu ada yang untuk masa hidupnya dunia dan ada yang untuk masa hidupnya akhirat. Jadi keperluan ni dia kata keperluan yang utama sekali hidup dunia. Sebab kita hidup di dunia. Kemudian keperluan yang kedua maksudnya hidup di akhirat, kan. Jadi maksudnya itu keutamaan dia kata.
keutamaan hidup di dunia macam mana, keutamaan nak akhirat macam mana. Kalau istilah kita minta dua-dua lah kan. Rabbana, kita doa tu kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah kan. Kita minta dunia pun nak, akhirat pun kita nak. Biasanya kita nak macam tu, kita nak dua-dua kan. Jadi begitu kat sini, bila kita nak dua-dua ni, maksudnya bagaimana untuk nak mendapat kedua ni. Jadi untuk nak mendapat kedua ni, tak lain tak bukan dengan ilmu lah. Betul, Allah bagi akal kepada kita, Allah bagi fikiran kepada kita dengan ilmu, dan Allah bagi jalan kepada kita untuk nak mendapatkan ilmu ya, dengan ayat Iqra, misalnya Iqra bismi rabbika, itu jalan untuk nak mendapatkan ilmu. Mungkin cara lain banyak lagi lah kan. Itu yang ditunjuk ayat yang pertama tu, Iqra, bacalah dia kata. Bila baca tu, itu jalan untuk kita nak mendapatkan ilmu. Maka sebab tu bila kita nak dapat nak kebaikan dunia, apa yang kita perlu cari untuk dunia, dapat kebaikan dunia? Ilmu lah. Ilmu yang berkaitan dengan dunia. Ilmu yang berkaitan dunia yang yang dipandukan kepada Al-Quran yang Allah suruh. Allah suruh dunia ni kamu cari ada landasannya. Caranya begini. Kalau tak ikut cara itu, maka tak boleh. Kan? Maksudnya kena ikut cara dia, menyebabkan dia haram. Cari yang halal. Carilah. Jadi akhirat pun begitu juga. Jadi nak dapat akhirat tu, kita kena cari juga ilmu juga. Sebab tu ada hadis mengatakan, hadisnya man arada dunya, siapa yang nak dunia, fa alaihi bil ilm, maka dia kena ada ilmu. Wa man arada al akhirat, siapa yang nak akhirat, maka dia kena ada ilmu. Wa man aradahuma, dan siapa yang nak dua-dua sekali, ya, iaitu dunia dan juga akhirat, juga dia kena ada ilmu. Itu ilmu tu pentinglah di sini kan. Jalan untuk menyelamatkan ataupun jalan untuk nak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ilmu Al-Quran itu, maksudnya ilmu yang ada Al-Quran itu jalan ke arah untuk nak menunjukkan kita dapat. Baik, itu yang wajib, yang kita katakan untuk masa hidup di dunia dan juga masa hidup di akhirat. Maka sebab itu dalam hal ini kita kena keutamaan dulu, keutamaan dunia dan keutamaan akhirat. Yang mana dunia, keutamaan dunia maksudnya kita nak makan, itu kita perlu makan, nah kena carilah benda yang kita nak makan kan. Pakaian, kita perlu pakaian, carilah benda yang kita nak pakai, itu keperluan dunia kan. Mungkin banyak lagi lah kan, kalau kita ada isteri, ada anak kan, semua itu keperluan dia, kita kena sempurnakan berdasarkan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Kena sempurnakan, tapi tak boleh berdasarkan kepada kemahuan kan. Kemahuan tak boleh. Kemahuan Allah kata boleh, kamu nak kemahuan ya, right. Patutnya keperluannya satu sajalah, isteri kita katakan, tapi oleh kerana kemahuan dia kan, mungkin dia nak dua, nak tiga, nak empat, boleh sampai empat kan. Tapi maksudnya selesaikan. Bagaimana kamu bagaimana kamu nak menyelesaikan satu, dua, tiga dan empat itu. Itu keperluan. Kan? Maksudnya keperluan yang ni. Mungkin banyak lagi keperluan dunia. Rumah kita nak rumah kan. Perlulah tempat tinggal, keperluan itu. Tapi bukanlah kemahuan. Kemahuan tu lagi. Rumah kecil tak cukup lah, nak rumah yang besar. Tapi maksudnya di sini itu dia kata al-Islam, dia kata apa? Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu pertengahan. Itu keperluan yang kita nak tu, kalau ikut nafsu kita, kehendak kita, kemahuan kita, tak boleh kita nak sekat. Tapi ada ukurannya yang Allah bagi, ya, yang Allah bagi. Kata Nabi, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu pertengahan. Pertengahan itu yang terbaiknya. Kalau kita nak pakai, nak makan pun ya, maknanya pertengahan. Sebab dalam bab makan pun, yang dalam bab makan tu kita pertengahan tu macam mana? Nabi tu bila dia makan, bila rasa kenyang ya, dia dah berhenti. Itu keperluan. Bukan kemahuan. Kalau kemahuan ni makan ya, dah kenyang pun dia makan lagi. Kerana apa? Kerana sedap. Ya, sampai dah belahak dah kan, kita katakan dah keluar dah, belahak dah. Dah bagi warning lah. Kalau Ismail kamu kata sampai dia dah bagi warning dah 2-3 kali dah, berhenti dah. Kata Ismail kamu kan, itu dalam ceramah dia kan. Itu dia bagi ganjaran. Maknanya kan terbaik-baik perkara ialah awsatuha, pertengahan dia. Apa sajalah dalam kehidupan kita
makan ke, pakaian ke, kerja ke, ya, pertengahan. Kadang kita ni kerja kadang-kadang sampai tak cukup masa 24 jam. Kenapa? Nak kerja kemahuan. Bukan nak dapat keperluan, nak kerja kemahuan. Nak kemahuan apa? Nak ubah begini, nak kereta begini. Itu dia kejar tu. Dia kejar sampai masa pun tak ada. Kan? Sedangkan kalau dia bagi masa tu untuk keperluan sahaja, maka dia akan selamat, kan? Baik, ya, itu. Jadi akhirat pun begitu juga. Ada orang ni akhirat ni keutamaan. Memanglah keutamaan akhirat. Apa keutamaan akhirat? Ya, sebut solat lah, itu keutamaan yang Allah perintah untuk kita berlakukan tu. Itu ibadat-ibadat yang perlu kita lakukan, itu keutamaan. Solat tak boleh, itu keutamaan. Puasa yang khusus kepada kita. Yang lain tu adalah sunat dan sebagainya, itu terpulanglah kita jadikan keutamaan. Tapi keutamaan itu pun jangan ikut sampai melebihi hadnya, sampai menyebabkan kita letih, tak boleh. Dan menyebabkan kita ni rosak, tak boleh. Ya, macam kita buat nak dia pahala banyak, kita pun buatlah semayang ibadat, tak ikut keperluan. Jadi itu pun dilarang, tak boleh berterusan begitu. Puasa pun ada puasanya, tapi tak boleh puasa berterusan. Ada puasa selangsari, ada puasa begitu keadaannya. Ya? Itu dia kata pertengahan. Manusia lah. Ya? Itu bagi golongan lain, malaikat tu lain cerita lah. Itu Allah SWT yang tentukan, kan. Baik, ya, itu. Jadi untuk masa hidupnya dia kata dunia ialah makan minum. Contoh dia kan, makan minum, pakai, ya, pakai yang patutlah, yang boleh kita, yang sederhana, berumah tangga, ya, anak pinak, kan, itu dunia. Ya, jadi uruskanlah dengan tadbirlah dengan baik. Tadbirnya urus, ya, tadbirnya. Ataupun istilah sekarang ni bahasa moden, politiklah, berpolitiklah dengan baik. Itu tadbir urus ni maknanya berpolitiklah dengan baik. Dalam kitab tua dia kata tadbir ni maknanya menguruskan minuman kita yang terbaik. Maksudnya bukan berdasarkan kepada kehendak, berdasarkan kepada keperluan. Menguruskan pakaian, menguruskan rumah tangga, menguruskan anak-anak kita, ya, berdasarkan kepada, ya, mendidik anak pertengahan, bukan kepada keperluan ataupun kemahuan, ya, berlebih-lebihan. Dan dia kata, dan untuk hidup di akhirat pula ialah segala amal ibadat yang ditentukan untuk mengerjakannya. Jadi untuk akhirat tu maknanya amal ibadat lah yang kita kerjakan, solat kita, puasa kita dan sebagainya, amal ibadat, ya. Itu yang dimaksudkan, ya, dengan keutamaan, ya, bukan keperluan, ya, keutamaan, yang patut kita lakukan. Kemudian adapun dia kata perkara yang mesti ditinggalkan ialah segala perkara yang tidak meluputkan dia dari mendapat pahala atau faedah. Jadi kalau kita buat perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala atau boleh tak dapat pahala, ataupun tak dapat faedah dunia, ya, faedah dunia pun tak dapat, ya, dan tidak pula mendatangkan sebarang mudarat kepadanya jika ia tidak melakukannya. Dan kalau kita tak buat pun tidak mendatangkan. Dengan tercantumnya perkara-perkara yang wajib tadi dilakukan dan ia mesti ditinggalkan, maka sempurnalah Islam seorang itu. Maksudnya kalaulah perkara wajib itu dilakukan, perkara yang lain itu ditinggalkan, yang tak perlu itu ditinggalkan, lebih-lebih lagi perkara-perkara yang menyebabkan kemungkaran tadi, kezaliman tadi ditinggalkan, maka di sana barulah dikata tercantumnya perkara-perkara yang wajib yang dilakukan, ya, dunia, akhirat, dan yang mesti ditinggalkan, maka sempurnalah Islam dia sebagai seorang Islam. Sempurna Islam kita sebagai seorang Islam. Jadi maksudnya kesimpulannya di sini, ya, sempurna iman itu, ya, jadilah diri kita ni yang kita kata dia berkasih, ya, berkasih, melebihi, kita kasih ni melebihi kasih kepada Allah dan Rasul ini, melebihi daripada kasih kepada ibu dan bapa kita, kan? Itu hadis yang sebelumnya. Itu kita nak menyempurnakan iman kita. Kemudian hadis yang berikut sebelum itu kita sebutkan, dia kata untuk itu juga dia kata kita kena kasihkan saudara kita seperti mana kita kasihkan diri kita sendiri. Itu kesempurnaan. Jadi diikatkan dengan tadilah. Jadi bila kita kasih begitu, tak timbullah perkara kezaliman tadi,
Takkan orang yang kita kasih kita nak zalimkan dia, kan? Tak timbul kan. Kemudian yang berikutnya, kita ni kena ikut apa yang Rasulullah buat, ya. Kena ikut. Kalau kita ni beriman, nak iman yang baik, apa yang Rasulullah buat tu kita kena ikut, kena buat. Tak ada soal jawab, ya, atau diistilahkan dalam muttaba'an, dia kata buat macam mana Rasulullah buat, kan, tak dipertikaikan. Dan seterusnya dia kata, iaitu janganlah jadi orang yang kita ni disilatkan tadi, dia kata orang yang tergamak, yang gamak, istilahnya kalau Kedah kita gamak, hang gamak buat kat aku macam ni, contoh kan, kita kan, mungkin kita kawan baik dengan dia ataupun saudara, kan, sampai dia kata hang ni gamak betul buat kat aku macam ni. Kalau itu berlaku, maka juga digolongkan dalam golongan yang tak ada kesempurnaan. Jadi itulah sebahagian dalam perkara-perkara untuk berdasarkan hari-hari yang lepas, kesimpulannya kita boleh buat begitu, ya, dalam berkaitan dengan iman. InsyaAllah kita akan sambung berkaitan hadis-hadis yang berkaitan dengan menuntut ilmu dan kelebihannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas shalihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum. Allahu akbar.